Ada watak yang telah bertahun-tahun dalam Bob Esponja, dan ada juga yang hanya muncul beberapa menit sebelum hilang di telan pasir. Sebagai contoh, Kalamardia hampir membaiki hidup Kalamardo, dan Plano hanya wujud untuk membuli Bob Esponja. Jadi hari ini, mari kita lihat watak-watak ini yang tidak pernah muncul lagi dalam Bob Esponja. Kacipora watak ini ialah sepupu kepada Bob Esponja. Selepas Bob menerima surat yang mengatakan dia akan mengejar ibu bapanya, Bob Esponja menjadi takut, sangat takut. Ditandatangani oleh Cacipora. Sepupu Cacipora telah keluar dari penjara. Semasa mereka masih kanak-kanak, Cacipora sering mengusik Bob Esponja hanya untuk berseronok. Jadi Bob mengambil ancaman itu dengan serius dan berlari ke rumah ibu bapanya, yang kini kelihatan seperti tempat kejadian jenayah. Kemudian dia pergi berjumpa neneknya dan akhirnya berdepan dengan Cacipora. Tetapi rupanya Cacipora tidak membesar sejak kecil, jadi sekarang dia tidak mampu mencederakannya. Selepas itu, kami tidak pernah melihatnya lagi. Ada yang percaya dia kembali ke penjara atau dia pergi meninggalkan Bikini Bottom karena malu. Jim, tukang masak asal di Krusty Krab, muncul dalam musim kelima. Dia tiba dengan limosin emas. Encik Ketam mendedahkan bahawa dia adalah pekerja terbaik dalam sejarah. SpongeBob ragu-ragu, tetapi selepas mencuba burger buatan Jim, dia benar-benar terpegun. Jim melatih SpongeBob seperti seorang ninja, dan akhirnya ikan bijak itu memberi nasihat kepada SpongeBob. Dan dia memberitahu bahawa jika dia mahu menjadi benar-benar hebat, dia perlu mencipta legasinya sendiri di luar Krusty Krab. Maksudnya, dia sebenarnya menyuruh SpongeBob untuk berhenti kerja. Jadi dengan itu, kemungkinan besar Jim mempunyai restorannya sendiri, di mana dia adalah bos dan pemiliknya. Yang peliknya, kita tak pernah nampak dia lagi. Malah bukan pada ulang tahun Krusty Krab sekalipun. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita tahu dia berjaya. Cacing lembu Alaska muncul dalam musim kedua, memusnahkan segala-galanya di laluannya. Dan kita lihat beberapa ikan kelihatan sedih dan mengadu kerana cacing itu makan barang-barang mereka. Sandy Kuba melawannya, tapi ternyata ia terlalu besar untuk tupai itu. Jadi Patrick mencadangkan salah satu idea bodohnya yang mungkin boleh berjaya. Dia mencadangkan untuk memindahkan Bikini Bottom, tetapi sudah tentu itu adalah idea yang sangat teruk. Selepas semua kekacauan yang disebabkan oleh cacing laut ini, kami tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin ia akhirnya dimakan oleh seekor jerung, atau mungkin ia hanya memutuskan untuk berpindah ke bandar lain untuk memusnahkannya, menggunakannya dengan cara yang sama seperti di Bikini Bottom. Lelaki berbaju gorila dan George si ikan muncul di akhir episode Saya Mengalami Kemalangan. Apabila semuanya sudah mula menjadi tidak terkawal, kita lihat tiba-tiba muncul seorang lelaki berbaju gorila bersama seekor ikan yang bernama George. Ini memang agak mengganggu, dan jika Anda fikirkan, mereka sedang cuba mencari maklumat atau sesuatu yang haram. Kerana sebaik sahaja mereka sedar bahawa penyamaran mereka terbongkar, tiada apa yang boleh mereka lakukan. Seorang manusia di Bikini Bottom. Sebab bikini. Kerana nampaknya mereka menyamar, siri itu tidak pernah menjelaskannya. Dan yang paling teruk ialah tiada sebarang sebutan atau rujukan di mana kes ini diselesaikan. Pasemos a uno de los episodios. Diceritakan sudah tiada apa-apa. Sebaik sahaja mereka tahu, sudah tiada. Secepat mana mereka tahu? Macam mana saya tahu mereka tahu? Macam mana saya tahu sudah tiada apa-apa? Macam mereka tahu. Kali ini Plankton, dalam keputusasaannya untuk mendapatkan formula Cangkreburger, memutuskan untuk melakukan perkara yang paling ekstrim mungkin. Mencuri DNA Don Ketam dan dengan itu mencipta klon. Tetapi klon itu adalah separuh Plankton dan separuh Ketam. Wah kawan-kawan, gilanya idea tuh. Tetapi atas sebab-sebab yang jelas, seluruh rancangan pelik ini akhirnya menjadi tidak terkawal. Kerana klon itu tidak mematuhi sesiapa pun, malah Plankton atau Don Cangreho sekalipun. Makhluk ini mengambil alih sepenuhnya kawalan krustasea kasar dan baldi umpan pada masa yang sama. Secara praktikalnya, dia menjadi bos dalam masa kurang daripada 2 minit. Dan apabila dia sudah tidak memerlukan Plankton atau Don Cangreho lagi, dia akhirnya menghalau mereka pergi.
Pada ketika itulah, Plankton dan Doncang Rejo terpaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikir, bekerja sama untuk menghentikan klon ini. Di tengah-tengah kekacauan itu, mereka mendapati bahwa apabila mereka saling memukul berhampiran klon itu, klon tersebut akan berpecah. Jadi, satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan terus saling memukul tanpa henti, sehingga eksperimen itu musnah sendiri. Selepas dibelasah teruk, klon itu terus hilang begitu sahaja. Dan tiada siapapun menyebut lagi tentang kewujudan klon dengan DNA Doncang Reho yang hampir menguasai seluruh perniagaan di dasar laut Bikini. Dan baiklah, sekurang-kurangnya dengan klon ini, kita tahu ia telah musnah sepenuhnya. Sebab itu kita tak pernah nampak dia lagi. Kecuali kalau Plankton tiba-tiba hilang akal lagi dan memutuskan untuk mencipta satu lagi klon baru. Plano, dalam episode Si Pembuli, wah nama yang menarik, Puan Puff memperkenalkan pelajar baru dalam kelas. Dan walaupun semuanya nampak biasa, ikan ini hanya berkata dia suka menendang punggung orang. Jadi Bob Esponja jadi sangat ketakutan. Ini menyebabkan dia menjadi orang pertama yang ditendang punggungnya. Jadi Bob memutuskan untuk melarikan diri merentasi seluruh Bikini Bottom. Dan sudah tentu dia buat apa yang kita semua akan lakukan, mengadu kepada ibu bapaknya. Tetapi kita hanya dapati bahwa ayah Bob juga takut kepadanya. Tapi bila Plano akhirnya menunaikan ancamannya dan memberi Bob pukulan paling teruk dalam hidupnya, oh tak sangka, Bob menyerap semua pukulan yang Plano lemparkan kepadanya. Plano berasa sangat kecewa dan hilang tujuan dalam hidupnya. Jadi selepas itu dia menghilang. Kita tidak pernah melihatnya lagi dalam mana-mana episode lain. Ada teori yang mengatakan dia telah dibuang sekolah atau dia telah berpindah ke sekolah lain. Tetapi jika Anda pikirkan betul-betul, yang paling logik ialah Plano tidak dapat menahan rasa malu itu. Jadi dia memutuskan untuk berpindah ke bandar lain. Dan sudah pasti dia pergi tinggal di jurang atau sejauh mungkin supaya tiada siapa yang mengenalinya. Sekarang mari kita teruskan dengan Calamardia. Dalam episode Saya Cinta Sotong itu, kita diperkenalkan dengan seekor sotong besar yang menjadi cinta pertama Calamardo. Calamardo begitu sinis dan memberitahu Bob Esponja bahwa cinta itu tidak wujud. Tiba-tiba, seorang wanita cantik datang ke Krusty Krab. Calamardo hampir pingsan karena terkejut. Jadi, dia langsung tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Nasib baik Bob Esponja datang dengan bakat memikatnya dan akhirnya berjaya menawan hati Calamardia bagi pihak Calamardo. Bob Esponja mengaturkan satu temu janji untuk mereka dan malah melatih Calamardo supaya dia tidak gagal. Calamardo sudah tentu langsung tidak tahu apa yang hendak dikatakan atau bagaimana untuk berbual dengan baik. Dan apabila semuanya menjadi tidak terkawal, Bob menolaknya di tangga. Calamardo meletup, dia mula menjerit dengan sangat marah dan tertekan. Dan tepat pada masa itu, Calamardia mendengar semuanya. Dan menariknya, Calamardia akhirnya jatuh cinta sepenuhnya dengan cara Calamardo bertindak balas. Dan dia bersetuju untuk keluar dengannya. Itu sahaja. Nampaknya hanya satu temu janji sahaja yang sempat Calamardo lalui, kerana kita tidak pernah lagi melihat Calamardia. Kita langsung tidak nampak sebarang tanda bahawa Calamardo bersedih kerana kehilangannya. Jadi apa yang berlaku? Mengenali Calamardo, pasti dia akhirnya menghalau Calamardia yang malang itu. Sebenarnya, dia sendiri pun tak tahan dengan dirinya. Selain itu, kerana mereka sangat serupa, saya rasa Calamardia juga akhirnya menjadi sama masam seperti Calamardo. Seperti yang kita lihat di bandar para Calamardo, semuanya menjadi membosankan sampai Calamardo pun memutuskan untuk kembali ke dasar Bikini. Dan inilah semua yang berlaku kepada setiap watak yang hanya muncul sekali dalam Bob Esponja. Tinggalkan komen untuk memberitahu siapa yang Anda ingin lihat kembali.